Muta'alliqatani. Situ. Qudrah dan iradah bertakluk kedua-duanya. Qudrah dan iradah itu bijam'il mungkinati, dengan tiap-tiap benda mungkin. Apa kita bincang? Sifat ma'ani. Mana disebut yang pertama qudrah dalam kitab matan Ummul Barahin, yang kedua iradah. Qudrah dan iradah ini mungkinati, dengan tiap-tiap benda mungkin. Maksudnya iradah menentukan makhluk, qudrah ada di Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala membuat makhluk ini. Itu maksud dia. Pada hakikat zat, macam kita bincang hari itu, zat yang bersifat dengan iradah, zat yang bersifat dengan qudrah, maka Allah Ta'ala lah yang menentukan dengan sifat iradah. Maka Allah Ta'ala buat makhluk ni oleh kerana Allah Ta'ala itu ada qudrah. Baik. Jadi dia nak bagi tahu dekat kita, iradah ni tugas dia menentu makhluk. Qudrah tugasnya untuk mengadakan makhluk. Fahamnya di sini, benda pun Allah Ta'ala tak buat. Allah Ta'ala buat benda yang harus sahaja. Allah Ta'ala menentu makhluk sahaja. Adapun perkara wajib diri Allah, sifat Allah, Allah Ta'ala tak buat. Benda mustahil Allah tak buat. Gitu. Jadi dia nak terang di sini, Syekh Sunusi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab matan Ummul Barahin, qudrah dan iradah itu takluk tugasnya kepada tiap-tiap benda daripada tiap-tiap makhluk ini. Itu je dia nak bang. Habis. Yang takluk keduanya qudrah dan iradah itu, takluk yakni tugas buat kerja. Itu orang panggil takluk. Takluk ni tugas ataupun kerja sifat tu. Yang takluk, yang bertugas keduanya qudrah dan iradah itu dengan segala mungkin, yakni dengan tiap-tiap daripada makhluk ini. Baik, nak terang lagi apa mungkin tu, yakni mungkin itu dengan segala perkara yang harus adanya, ada perkara yang harus itu dan tiadanya. Maksudnya menentu dan buat makhluk, yang mana makhluk ni boleh ada, boleh tak ada, boleh sihat, boleh sakit, boleh jaga, boleh tidak, boleh kecil, boleh besar, boleh hidup, boleh mati. Itu iradah takluk di situ. Qudrah buat benda tu. Itu benda mungkin. Ini kita dengan sekira-kira bersamaan padanya pada perkara yang harus itu. Bangsa ada dan tiada. Benda boleh terima kedua. Contoh, tok menakan kita lama kita tak jumpa. Lama dah kita tak ingat contohnya. Tok menakan pupu. Kita semang-semang, kita duk rasa dia meninggal dah. Semang-semang, depa kata dia ada lagi. Duk dengan anak dia. Ada lagi. Boleh terima. Walaupun umur 120. Ada lagi. Boleh terima. Kawan kita tu umur 30 lebih. Depa kata baru ni Covid mati. Boleh terima. Innalillah. Boleh terima. Jadi sekira-kira benda harus ni boleh takluk di benda makhluk tu. Habis. Tu je nak terang. Jadi pengarang kitab dia mensyarahkan daripada Imam Sunusi, qudrah dan iradah takluk kepada benda-benda makhluk, benda-benda mungkin, benda-benda harus. Yang mana benda harus ni
boleh terima kedua-dua, antara ada dan tiada bersamaan keduanya. Boleh terima kedua-dua. Kalau orang kata dia ni hidup, boleh terima. Kalau orang sebut dia ni dah meninggal, boleh terima. Jadi iradah dan qudrah takluk di perkara-perkara, harus perkara-perkara daripada benda-benda makhluk ini. Baik. Ni kena perhati sikit. Akan sebagai takluk suluhi qadim. Iradah pun takluk suluhi qadim, qudrah pun takluk suluhi qadim. Sahaja yang Allah Ta'ala mahu, boleh. Harus. Macam mana takluk suluhi qadim? La ni kita takluk tanjid hadis, orang panggil. La ni Allah Ta'ala buat, hak ni perempuan, hak belah ni laki. Ini orang panggil tanjizi hadis. Allah Ta'ala memperlakukan, membuat perkara ini pada masa imkan, baru. Baik kita ni pada azali tu, jadi ke mana? Suluhi qadim. Contoh Helmi ni pada azali, boleh kalau Allah Ta'ala nak menentukan dia perempuan, boleh nak menentukan dia laki, boleh. Suluh orang panggil, harus belaka. Kalau Allah Ta'ala nak tentu laki pun boleh, perempuan pun boleh kepada Helmi. Suluh qadim, harus belaka. Mai kepada tanjizi hadis pun lelaki. Suluh ni boleh terima belaka. Laki pun boleh, perempuan pun boleh. Dia ni Allah Ta'ala nak buat bagi jadi ada pun boleh, tak mau ada pun boleh. Harus belaka. Itu orang panggil suluhi qadim. Patut padan pada azali itu apa sahaja boleh belaka. Itu orang panggil takluk umum, boleh belaka. Tapi setelah Allah menentu sejak azali, namanya tanjizi qadim. Putus. Allah nak dia ni lelaki, Allah nak dia ni perempuan. Tu khusus dah. Tu khusus dah. Nah, habis. Ni orang panggil ilmu tambahan. Hak fardu ain wajib kita beriman, Allah ada qudrah, Allah ada iradah. Di diri Allah Ta'ala tugasnya mengadakan makhluk. Iradah ada di Allah Ta'ala, sedia, sempurna, tak sama dengan makhluk. Ada di Allah Ta'ala, iradah tu tugasnya menentu. Itu wajib beriman. Ayat Quran sebut, Inna Allah yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah Ta'ala buat tu dengan takluk qudrah. Apa yang ia kehendak dengan takluk iradah. Allah buat apa yang ia kehendak. Ada qudrah, ada iradah. Itu wajib beriman. Kemudian kita bincang di sini tugas kepada qudrah dan iradah itu. Tugas qudrah dan iradah, tugasnya kepada makhluk. Iradah menentu makhluk, qudrah tugasnya mengadakan makhluk. Hakikatnya diri Allah Ta'ala yang menentukan. Hakikatnya. Kemudian dia sebut di sini qudrah dan iradah itu pada azali. Apa takluknya? Suluhi qadim. Boleh belaka kalau Allah Ta'ala nak tentu apa sahaja. Kepada benda harus ni boleh belaka. Ini orang panggil takluk suluhi qadim ni takluk umum. Takluk umum. Habis. Baik, berhenti dekat tu. Ni hak lain pula. Tiada takluk tanjizi qadim, tulis. Tiada takluk tanjizi qadim, yakni pada masalah qudrah. Tiada takluk tanjizi qadim, tulis yakni pada sifat qudrah. Nah, sebab pasien kitab turah ni dia sambung lagu tu. Kita pun bahaya dalam bab akidah ni.
Saya pun mujuklah ada kitab yang mengaji dengan almarhum. Kalau tak, mula-mula baca Hak Rumi ni dulu. Pasal tak mau semalam ni dah sibuk baca Hak Rumi dulu nak mentelaah. Ish, apa dia nak abang? Buka lah kitab hak mengaji muzakarah dengan Ahmad. Oh, lagu ni. Tok Guru hurai. Hak ni makna aku ni. Hak ni makna aku ni. Hak ni makna aku ni. Hak ni makna lagu ni. Baru nampak. Payah. Nah. Tapi tak payah mana. Kalau kita belajar tu tak payah mana. Baik. Hak tadi dia nak terang qudrah iradah ketika azali takluknya umum. Macam saya sebut tadi lah. Tapi sejak azali takluk tanjizi qadim telah menentukan oleh iradah lelaki dia ni. Maka mai tanjizi hadis pun lelaki. Allah Ta'ala buat lelaki lah sebab Allah Ta'ala nak menjadikan seseorang itu lelaki. Maka suluhi qadim ini umum. Boleh berlaku. Baik, tu takat tu. Tiada takluk tanjizi qadim, yakni bagi sifat qudrah. Tiada takluk tanjizi qadim, yakni bagi sifat qudrah. Qudrah Allah Ta'ala tidak menjadikan makhluk ketika azali. Ini akidah kita. Adamuna al-azali wajibun. Tidak ada makhluk ketika azali itu mesti. Sebab apa jadi lagu tu? Sebab makhluk ni Allah Ta'ala buat. Sebelum tu tak ada. Samawati wal ard, Allah Ta'ala lah yang menjadikan langit dan bumi menjadi. Apabila menjadi, ketika azali Allah Ta'ala tak buat makhluk. Allah Ta'ala buat makhluk ni ketika zaman imkan. Maka ketika azali apa pun tak ada melainkan Allah ya. Cahaya pun tak ada, malaikat pun tak ada, angin tak ada, udara tak ada, langit bumi tak ada, makhluk apa pun tak ada lagi, malaikat pun tak ada lagi. Sebab makhluk ni Allah baru buat. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Jadi ketika azali itu Allah Ta'ala tidak buat makhluk. Tiada takluk tanjizi qadim, yakni ketika azali qudrah tak buat makhluk lagi. Itu maksud dia. Allah Ta'ala tak buat makhluk. Wajibun. Tidak ada makhluk ketika azali, wajib. Ni hak lain pula ni, hak depan ni. Dan takluk, dan yakni dan tiada takluk tanjizi hadis, tulis bagi sifat iradah. Dan tiada takluk tanjizi hadis, yakni bagi iradah. Tidak ada takluk tanjizi hadis bagi iradah. Sebab apa? Kerana semua ni telah ditentukan tanjizi qadim sejak daripada azali, bukan baru. Allah Ta'ala menentu kita bukan baru, sejak azali dah. Hari ni 8 hari bulan, berapa orang hak berimpun dalam majlis kita? Pukul berapa mula, pukul berapa habis? Bila Allah Ta'ala daripada kita ni ada, telah Allah Ta'ala tentu sekian hari, inilah yang berlaku. Ini semua sejak daripada azali, pilihan dan ketentuan Allah Ta'ala. Jadi bukan Allah Ta'ala baru menentu dah. Itu maksudnya tiada takluk tanjizi hadis, yakni pada iradah. Tak ada takluk tanjizi hadis. Pasal apa bukan baru? Kerana sejak azali iradah itu menentu yang namanya takluk iradah, takluk tanjizi qadim. Gitu. Allah Ta'ala telah menentu sejak daripada azali, bukan baru. Bukanlah lama pada azali dah Allah Ta'ala tentu. Kes ni hak zaman dulu-dulu, malam ilmu tauhid 5 orang, hak malam ilmu fiqh 50. Lari habis
suluhi qadim, tanjizi qadim, suluhi hadis, tak faham. Mudah aja kita tok mai kena. Suluhi qadim umum pada Ghazali. Tanjizi hadis qudrah buat masa baru. Buat dia ni, bagi dia ni ada, bagi dia ni ada, buat ni. Takluk tanjizi hadis ketika baru. Maka iradah bukan tanjizi hadis, iradah tanjizi qadim. Baik, saya baca sekali lagi. Depa kata nak dapat dah. Tapi laju. Ada hak kata kami boleh dah. Tu Allah Taala bagi rezeki masing-masing. Kadang dia dengar sekali faham. Hak kawan ni passion 2 kali, 3 kali macam saya, kena 2 3 kali. Nah. Gitu. Baik. Sekali lagi. Akan sebagai takluk suluhi qadim. Naik balik sikit. Akan takluk suluhi qadim, yakni akan sebagai takluk qudrah dan iradah, makan kedua-dua. Qudrah dan iradah itu takluk suluhi qadim. Suluhi qadim yakni takluk umum. Macam saya sebut tadi, Helmi ni ketika azali boleh Allah Ta'ala nak buat lelaki, boleh nak buat perempuan. Tapi telah ditentukan ketika azali lelaki. Maka mai masa tanjiz hadis pun lelaki lah Allah Ta'ala buat. Jadi suluhi qadim ni pada azali tu umum takluk. Boleh belaka Allah Ta'ala nak buat macam mana pun. Habis. Tiada takluk tanjizi qadim, yakni pada masalah sifat qudrah. Qudrah tak buat makhluk ketika azali. Makhluk ni Allah Ta'ala baru buat. Dalil Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard ma khalaqallahu nuru nabiyyika ya Jabir. Walaupun hadis ini lemah, tetapi kita boleh ambil sumber dia. Awal-awal makhluk yang Allah Ta'ala jadikan iaitu nur aku wahai Jabir. Lepas tu Allah Ta'ala buat apa? Mana nak beritahu? Bukan kerja kita. Ni duk bahas. Apa dulu? Bukan kerja kita tu. Tu bukan benda wajib etikad. Duk kelai ayam dulu ke telur ayam dulu? Kalau ayam, mai mana kalau tak meletih kat telur? Kalau telur, mai mana kalau tak ada ibu? 4 hari 4 malam kelai pun tak habis tu. Tu bukan kerja kita. Tu bukan kerja kita. Dan yakni dan tiada takluk tanjizi hadis, yakni pada masalah iradah. Iradah bukan tentu masa baru dah. Iradah tentu sejak azali. Tiada tanjizi hadis, tiada takluk tanjizi hadis, yakni dia kata dulu. Habis. Kerana yakni sabab kepada tiada takluk tu. Kerana keduanya qudrah dan iradah tiada menghabisi segala mungkin. Tiada menghabisi, yakni bukan semua Allah Ta'ala tentu dan bukan semua Allah Ta'ala buat. Bukan. Qudrah dan iradah tiada menghabisi, yakni bukan buat semua perkara. Macam saya ni, takkan Allah Ta'ala nak buat dia ni perempuan pun dia, laki pun dia, hidup pun dia lah ni, mati pun dia lah ni. Tak habis, tak menghabisi. Maksudnya bukan Allah Ta'ala buat semua perkara. Kerana Allah menentukan setengah, meninggalkan setengah yang lain. Kalau tidak hidup. Kalau Allah Ta'ala menentukan kita ni lelaki, tidak perempuan, bukan buat semua. Itu maksud dia. Kerana tiada takluk qudrah dan iradah itu. Keduanya qudrah dan iradah kerana tiada menghabisi segala mungkin. Yakni bukan semua perkara Allah Ta'ala buat. Bukan. Pasal apa? Tulis. Kerana Allah Ta'ala menentukan setengah dan meninggalkan setengah yang lain. Bukan buat semua. Bukan tentu semua. Gitu. Itu maksud dia. Baik. Dengan takluk tanjizi qadim,
dengan takluk tanjizi qadim, yakni ketika azali itu Allah Ta'ala tak buat. Dan tidak dengan tanjizi hadis bagi iradah itu. Hanya dengan suluhi qadim kedua-dua sifat itu. Mula-mula faham elok dah, ulang 2 kali jadi tak faham terus. Baik, saya tok lain. Qudrah dan iradah takluk kepada benda mungkin, benda harus, benda makhluk. Iradah menentu, qudrah buat. Tetapi hakikatnya diri Allah lah yang ada iradah, diri Allah yang ada qudrah. Allah menentu dan Allah buat benda mungkin. Itu satu. Yang kedua, qudrah ni dia tak buat makhluk ketika azali. Habis. Nombor 3, iradah telah menentu sejak azali, bukan baru. 3 benda tu ya, nak abang. Yang pertama, qudrah dan iradah kerja dia kepada benda makhluk. Satu. InsyaAllah lagi saya buat nota dalam grup WhatsApp. Yang kedua, qudrah tak buat makhluk ketika azali. Itu poin yang kedua. Ketiga, iradah telah menentu sejak azali, bukan baru. Bukan baru. Habis. Nombor 4, kesimpulannya, qudrah dan iradah takluk kedua-duanya suluhi qadim, yakni ketika azali Allah Ta'ala nak tentu apa, semua boleh. Allah Ta'ala nak buat apa pun semua boleh. Tetapi pecahan kita buat nota ringkas. Yang pertama, qudrah iradah buat makhluk, menentukan makhluk. Yang kedua, qudrah tak buat makhluk ketika azali. Ketiga, iradah telah menentu segala-galanya sejak daripada azali, bukan baharu menentu. Dan yang keempat, kedua-dua ini bertakluk sebagai takluk yang umum yang dinamakan takluk suluhi qadim. Kuasa belaka nak tentukan yang mana, nak buat yang mana, itu semuanya Allah Ta'ala kuasa sejak daripada azali ketentuan itu. Habis. Dan bermula makna takluk. Hak ni pun masa saya mengaji tu Tok U nak terang, ambil masa juga puas nak faham. Sebab dia terang pula dengan bahasa lama. Tok Guru Saleh ni suka cakap bahasa-bahasa lama. Jembar. Pedia jembar ni. Kalau dalam kitab fiqh, bengah. Bengah ni bangun. Daripada rokok, bengah naik. Bengah ni bangun. Payah pula nak kena mengaji pula bahasa tu. Baik, kita tengok. Dan bermula makna takluk. Apakah yang dinamakan takluk itu? Kalau bahasa kita lah mudah, tugas kerja kepada sifat itu. Itu kesimpulan kita faham. Dan bermula makna takluk itu iaitu menuntut sifat akan perkara yang lebih atas berdirinya dengan zat. Dia lagu ni. Dia nak terang sifat ma'ni ni kita kena faham 2 benda. Pertama, kita kena faham sifat ma'ni ni ada di diri Allah. Qudrah ada di diri Allah, iradah ada di diri Allah, ilmu ada di diri Allah, hayat ada di diri Allah Ta'ala, sama' basar kalam ada di diri Allah. Tu makna yang pertama, faham lagu tu. Yang kedua, tugas kepada sifat ma'ni ni untuk iradah menentu, qudrah buat, sama mendengar, basar melihat, kalam berkata-kata. Tu kita kena faham yang kedua, iaitu tugas dia itu. Yang pertama kita faham sifat ada di zat. Yang kedua kita kena faham sifat tu dia ada tugas. Tu ya. Tapi kalau kitab disebut menuntut sifat
akan zat dan menuntut akan satu perkara yang lebih. Apa dia nak buat? Mudah ya. Yang pertama faham sifat ada. Guru Saleh dia sebut anak dia anak tuan Guru Saleh Ustaz Yazid. Dia kata buah dalam kitab ni buah putih tak boleh makan. Kita kena ambil buah hak masak dah. Guru tu kupas, hirih, tak dalam pinggan, suap masuk mulut Maknanya kita faham kepada apa yang nak diceritakan di dalam mafhum kitab itu. Itu kesimpulannya. Baik. Itu nak terang mana sifat ma'ni. Habis. I'lam, ketahuilah olehmu bahawasanya segala sifat ma'ni itu setengah daripadanya barang yang tiada mempunyai takluk, iaitu sifat hak tak ada takluk itu hayat. Macam ni pula sifat ma'ani ni 7: qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Semua ada kerja melainkan satu iaitu hayat. Hayat tak ada takluk. 6 tu semua ada kerja melainkan hayat. Hayat tak ada takluk, tak ada kerja. Hayat hanyalah ada di diri Allah. Hayat hanyalah ada di diri Allah Ta'ala. Itu maksud dia. I'lam, ketahuilah olehmu. Bagus kita ni Qurah, kita belajar Taqribul Ikhwan. Dia terang hanyalah sifat ma'ni. Sifat ma'ni 7. Dalil dia hak ni, kerja dia hak ni. Tapi hak ni dia tambah lagi. Sifat ma'ni ni dia ada beberapa pecahan takluk. Yang pertama, tidak ada tugas. Takluk yang kedua apa dia? Takluk ketiga apa? Takluk keempat apa? Pecahan dia ada 4 untuk kita faham. Kita tengok. Dia ada 4 pecahan. Tugas sifat ma'ni dia ada 4 pecahan. I'lam, ketahuilah olehmu bahawasanya sifat ma'ni itu setengah daripada sifat ma'ni itu barang, yakni sifat yang tiada mempunyai takluk, tak ada tugas. Hayat ni hanya ada di diri Allah. Samarah, dengan adanya hayat Allah hidup, itu saja. Ada hayat Allah hidup, itu macam kita, contoh, kita ada nyawa manusia. Apa tugas nyawa? Tak ada. Tugas nyawa hidup. Adapun iradah boleh kita nak, qudrah boleh kita buat. Adanya qudrah di kita boleh buat. Adanya iradah kita boleh mau. Gitu. Jadi hayat tidak ada tugas, melainkan ada samaratus sifat. Tugas hayat, adanya hayat, kita faham Allah hidup. Allah ada, hayat ada, Allah hidup. Dulu sifat ma'ni kita dah bincang. Itu nombor 1. Sifat ma'ni 7 tolak hayat 1 ni. Hayat ni tak ada tugas apa, hanya ada di diri Allah Ta'ala sahaja. Maka kita beriman Allah hidup kerana ada hayat di diri Allah Ta'ala. Itu 1. Ini nombor 2. Dan setengah daripada sifat ma'ni, barang iaitu sifat yang takluk, yang bertugas, yang bekerja, ia sifat, akan sebagai takluk, sebagai tugasnya taksir. Taksir iaitulah memberi bekas.
mengubah. Yang kedua namanya takluk taksir. Hak tadi tak ada takluk, satu hayat. Yang kedua takluk taksir. Apa dia takluk taksir? Mengubah, memberi bekas, memberi kesan. Itu orang panggil takluk taksir. Daripada alam tak ada kepada ada, Allah yang menjadikan. Daripada kita ni tak ada kepada ada, Allah yang menjadikan. Daripada kita ni hidup kepada mati, Allah Ta'ala yang menjadikan. Apa sahaja Allah Ta'ala lah yang menjadikan. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Dan iaitu takluk taksir, memberi bekas tu satu, iaitu khudrah. Itu takluk khudrah. Memberi bekas khudrah. Tapi hakikatnya diri Allah Ta'ala yang ada khudrah, yang memberi bekas kepada sesuatu perkara. Macam kita ada rumah, kita tak punya dengan sebab yang besar kita buat. Sampai masa ni saya masa Allah Ta'ala tak ada kita nak tak khudrah. Maka kita lah yang buat, hakikat Allah menjadikan. Sebab apa kita buat? Kerana kita ada khudrah. Allah Ta'ala dan menjadikan kita adalah yang buat makanan, tetapi Allah menjadikan. Pernah ada orang kata siapa dia masak ni, tenaga saya masak. Saya masak oleh kerana saya ada tenaga, oleh kerana saya ada khudrah, oleh kerana saya ada rezeki. Yang kedua namanya takluk taksir, mengubah, meringkas apa takluk sifat, iaitu terkena kepada sifat khudrah. Allah Ta'ala kuasa boleh mengubah dan setengah daripada takluk sifat ma'ani, tugas sifat ma'ani, barang yang takluk yang bertugas ia sifat ma'ani akan sebagai takluk taksis. Taksis yakni menentu, memilih. Taksis menentu. Dan iaitu takluk taksis itu iradah. Allah Ta'ala menghendaki dengan iradah, Allah Ta'ala menentukan segala-galanya makhluk ini dengan iradah. Maka makna taksir itu beringkas, yakni mengubah. Dan makna taksis itu menentu, yakni dengan sifat khudrah. Dan makna taksis yakni menentu, menentukan, yakni menentukan dengan sifat khudrah. Maka taksis menentu pada qaul yang pertama beringkas dua pada menentukan, yang pada menentukan segala mungkin. Baik. Itu maknanya takluk yang ketiga. Ini yang kedua. Dan setengah daripadanya daripada takluk sifat ma'ani, barang yaitu sifat yang takluk ia sifat akan sebagai takluk inkisah. Takluk inkisah boleh yakni takluk yang dan basar. Ini orang panggil takluk inkisah. Tiga. Ilmu, sama dan basar. Apa dia inkisah? Nyata. Macam mana nyata? Ini ilmu nyata, sama nyata pendengaran, basar nyata penglihatan, yakni menarik, dapat. Nyata dengan makna dapat. Ilmu
dapat maklumat. Sama dapat kita melihat. Basar dapat kita sama dapat mendengar. Basar dapat kita melihat. Itu apa ni? Inkisaf. Nyata. Mendapat dengan nyata. Nyata ni lagu mana? Dengan yakin. Itu maksud inkisaf itu tahu dengan yakin. Lihat dengan yakin. Kita tahu kata kain ni warna ungu. Walaupun mereka pun tak tahu nak melengkau mahal buat dia tahu dia buat dia ni. Kita tak tahu. Ilmu Allah Ta'ala tahu berapa sukatan kain, berapa sukatan benang kain, berapa sukatan warna yang ada pada kain. Itu maknanya ilmu yang nyata. Kita tahu, Allah Ta'ala tahu dengan nyata, yakni tahu dengan titik. Ada orang bagi siapa yang tahu titik. Tahu dengan yakin. Dengar dengan yakin. Lihat dengan yakin. Tidak ada kesamaran pada ilmu Allah Ta'ala. Tidak ada kesamaran pada sama Allah Ta'ala. Tidak ada kesamaran pada basar Allah Ta'ala. Itu namanya inkisaf. Ini dapat 5. Tugas sifat mani yang dapat 5. Dan setengah daripadanya tugas sifat mani itu takluk ia bertugas, ia sifat akan sebagai takluk dilalah. Dilalah yakni memberi faham. Iaitu takluk dilalah sifat dalam. Macam mana yang dikatakan takluk dilalah, takluk memberi faham? Aqimus salat, tunai oleh muka saya. Wa atuz zakat, tunai oleh muka zakat. Kutiba alaikum siyam, difardukan kepada kamu berpuasa. Larang pula, la taqrabu zina, jangan kamu mati. Faham? Maknanya kita dengar, belajar, faham. Kalau Allah Taala beri. Itu orang yang dilalah. Itu orang yang takluk dilalah, takluk yang beri. Takluk dilalah ni pula dia ada banyak. Tak boleh faham. Yang pertama dilalah kawan. Kawan depan ni kita pergi saya belajar. Mari kita dapat murid. Hari saya belajar ATO. Niat dapat murid yang tahu faham. Yang kedua, dilalatul kitab tulis. Ini musannif wafat sampai tulis. Tetapi dia tulis, kita faham. Kita boleh faham. Ini orang panggil dilalatul kitab, tulisan yang boleh berfaham. Yang ketiga, dilalatul isyarat. Walau belakang mayat. Mati. Yang keempat, dilalatul nusuk, bacakan. Ini pegang kawan ni batu tangan kawan. Nusuk, baca ni boleh faham. Ini pegangnya. Nusuk, bacakan. Dan ada satu lagi, dilalatul uqud, simpulan yang boleh memberi faham. Simpulan yang boleh memberi faham. Orang dulu dia tak boleh tulis. Dia buat apa-apa, dia nak kira, dia simpul kain. Ini 10 bungkus. Dia hak kedua 20 bungkus. Dia kira pula 10 lagi 30 bungkus, 3 ikatan. Dia boleh kira daripada tu. Macam kita tasbih kita. Tasbih tu 100, 99. Kemudian kita ada 10 yang kecil pula sempurna. Bak tasbih ni pun macam-macam kalau kita mengaji. Nah. Apa dia? Hak bulat tu, hak ujung, hak atas, hak nombor 1 tu orang menghitung imam. 33 bos biji tu orang menghitung bilal. Oh, ada kira juga. Bak tasbih pun. Baik.
Baik. Jadi kesimpulan kita, sifat ma'ani ni dia ada 5 tugas. Yang pertama, tak ada kerja apa. Hayat. Ini nak banyak kali dia telefon juga. Baik. Yang kedua, taksir. Bagi bekas, mengubah kudrah. Yang ketiga, taksis. Menentu, iaitu iradah. Yang keempat, inkishaf. Dapat menarik untuk mendapat dengan nyata ilmu, dapat maklumat. Sama dapat mendengar. Basar dapat melihat. Yakni tahu dengan nyata, dengar dengan nyata, lihat dengan nyata. Tidak ada kesamaran. Kita kalau orang bisik pelan tak dengar dah. Allah Ta'ala tidak ada syarat. Sama ada suara pelan, sama ada jauh ataupun dekat, semuanya Allah Ta'ala mendengar. Itu sempurnanya basar, sama. Dan Allah Ta'ala lihat tanpa syarat. Walaupun ada, kita tepat gelak, kita tak boleh lihat. Maka yang kelima, takluk dilalah, memberi faham dengan kalam Allah Ta'ala yang sempurna itu. Jadi 5 tugas, 5 takluk daripada pecahan-pecahan tugas sifat makni itu. Maka dari kerana keadaan takluk khudrah, iradah, itu takluk taksir. Saya ada kuliah saya. Maka dari kerana keadaan takluk khudrah, iradah itu takluk taksir, tiada takluk keduanya khudrah dan iradah dengan segala yang wajib. Ini dia nak terang. Qatani bi jam'il mungkinati, khudrah dan iradah takluk kepada benda yang mungkin. Maka sudah tentu faham daripada itu, khudrah dan iradah tidak buat benda wajib dan tidak buat benda mustahil. Itu ya. Maka fahamlah kita, kudrah tak buat benda wajib, iaitu diri Allah dan sifat Allah Ta'ala, dan tidak buat benda yang mustahil. Dan tiada takluk keduanya kudrah dan iradah dengan segala yang mustahil. Allah Ta'ala tak buat benda mustahil. Subhanallah. Benda wajib Allah Ta'ala tak buat, benda mustahil pun tak buat. Yang Allah Ta'ala buat benda yang mungkin. Makhluk ni Allah buat. Makhluk ni saja Allah Ta'ala tentu. Pasal apa jadi dia tu? Benda wajib, benda ada dah nak tentu boy. Benda mustahil, benda. Hak ni dia nak terang pula untuk memberi penjelasan kepada orang yang keliru. Keliru macam mana? Dan tiada lazim, yakni tak mesti, daripada tiada takluk khudrah dengan keduanya tak buat benda wajib dan mustahil tu. Tiada lazim lemah Tuhan kerana bahawasanya keduanya wajib dan mustahil itu bukan bahagian khudrah. Gitu. Allah Ta'ala tak buat benda wajib, tak buat benda mustahil, bukan bererti lemah. Tidak. Itu bukan bidang tugas kudrah. Di sinilah ayah Diskam Al-Fatani, murid kepada Pak Da'i, dia buat misal macam ni. Tak boleh kata lemah kepada misal. Kata gajah ni nak naik pokok nyok pun tak boleh. Lemah gajah ni. Subah dia pijak kita mati. Tak boleh kata lemah. Tak boleh kata lemah. Dia, monyet ni kita suruh angkat kayu balak. Kita kata apa monyet ni nak angkat kayu balak pun tak boleh lemah. Jangan. Kalau dia panjat pokok nyok menang dia pada kita. Bukan dia lemah. Tapi bukan kerja dia. Kalau bukan kerja dia tak boleh kata lemah. Allah Ta'ala tak buat benda wajib kerana benda wajib itu telah ada. Allah Ta'ala tak buat benda mustahil kerana mustahil itu perkara yang mesti tiada. Nak buat apa benda mustahil? Maka kalau tak buat yang wajib, tak buat yang mustahil, bukan bererti Allah lemah. Tidak.
Pasal apa ni? Takut kita salah akidah. Macam mana? Contohnya kawan kita kata kami beriman. Jangan main-main oh. Kristian ni dia kaji Quran. Baik, kalau kamu beriman dengan ayat ini, kamu beriman tak? Dia baca, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala kuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Ya, saya beriman. Baik, kalau macam tu, apa salah kalau dia buat Jesus itu anak Tuhan? Kita hak orang beriman macam mana? Kita kata anak bagi Allah Ta'ala itu mustahil. Maka tiap-tiap benda mustahil Allah Ta'ala tidak buat, bukan bererti Allah itu lemah. Kalau kita mengaji, kalau hak tak mengaji, sungguh juga no? Sungguh juga mengiyakan perkataan dia. Maknanya Allah Ta'ala buat Jesus itu anak, kufur, na'udzubillah. Dalam keadaan tak boleh jawab tu, tak kena. Boleh tak Allah Ta'ala buat anak? Kalau jawab boleh, kufur, na'udzubillah. Kita kata Allah Ta'ala kuasa apa saja, bukan lemah. Tetapi tidak buat anak bukan berarti lemah. Allah Ta'ala anak itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Dan tiap-tiap mustahil Allah Ta'ala tidak buat. Tidak ada faedah baginya. Kita jawab gitu. Jangan. Kita kata boleh, tapi dia tak buat. Itu salah. Tak boleh. Na'udzubillah. Tu babang yang sepanjang kata, ilmu akidah ni seperti kita berjalan di atas lantai yang bersangatan lincin. Maka perlu berhati-hati. Takut kalau kita gopoh, kita akan jatuh dan tersalah dalam masalah akidah ini. Itu kita kena belajar. Habis. Buat macam itulah Allah terkaya. Bukan seperti kita. Kita kalau tak ada apa-apa, tak ada kawan sunyi, tak ada isteri sunyi, itu kita memerlukan teman. Allah terkaya, tidak perlu kepada apa-apa. Allah Ta'ala tak berhajat kepada sesuatu. Terkaya, sempurna. Dialah yang menyukupkan kepada kita. Dialah yang membuat dan memberi kepada kita. Allah Ta'ala terkaya, tak berhajat kepada apa-apa. Allah Ta'ala yang maha termula itu, yang bersifat dengan Al-Ghaniyu, terkaya. Maka tak berhajat kepada kawan, tak berhajat kepada teman, tak berhajat kepada apa-apa. Tidak berhajat. Habis. Kata Imam Ghazali, kita elok dah lah rumah. Telefon sana, telefon sini, telefon sana, telefon sini, sebab kita ingat kawan-kawan kita. Bagus juga tu, silaturahim. Tapi bagi ahli sufi, itulah yang mereka kehendaki. Pasal apa? Duduk dengan ingat Allah Ta'ala, tenang, tak gaduh kacau. Tak gaduh orang kacau, tak gaduh siapa kacau. Duduk diam. Uzlah orang panggil, mengasingkan diri dengan makhluk. Jadi Allah Ta'ala buat uzlah dah kat kita tu. PKP 4 bulan, 5 bulan tu. Boleh rasa uzlah lah, tapi lah rumah banyak gangguan kak. TV, telefon, tak apalah. Taklah macam dulu. Lagi teruk. Masa kita duduk biasa ni lagi kalut. Tu kalau orang tanya, syok PKP ke atau tak PKP? Ada. Sat, hari ni jadual Sungai Petani, hari ni Pendang. Ligan masa ni pun tak ada. Gitu. Jadi Allah Ta'ala buat semuanya ada hikmah. Sekurang-kurangnya Allah Ta'ala buat masa kepada kita itu dapat kita ni tenang, dan dapat kita ni mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Tak nafi kita ni ada lalai banyak. Tapi orang sufi, orang yang nak menuju kepada jalan keredaan Allah Ta'ala, itulah jalan mereka. Seronok. Hati mereka asyik mengingati Allah Ta'ala. Bukan bermakna mereka tak kawan orang, tak. Mereka kena keluar untuk mengislahkan akan
umat Nabi. Kena keluar. Sampai masa kena keluar, tak boleh duduk seorang. Habis. Iradah itu dengan keduanya, kalau Allah Ta'ala lah buat benda wajib dan mustahil, jadi mana? Nescaya lazimlah oleh fasad, binasa habis dunia ni. Kalau Allah Ta'ala buat benda wajib, kalau Allah Ta'ala buat benda mustahil, lentang pukang dunia ni. Tak boleh terima. Dengan membinasakan zat yang maha tinggi. Jadi lagu tu Allah Ta'ala tu mesti ada. Tiba-tiba Allah Ta'ala membinasakan dirinya. Subhanallah, mustahil. Kalau binasa, habis binasa semua alam ini. Mustahil. Jadi kesimpulan kita, Allah Ta'ala buat yang harus sahaja. Allah Ta'ala buat makhluk sahaja. Benda wajib Allah tak buat, benda mustahil Allah tak buat. Kerana itu bukan tugas kudrah Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Yang maha tinggi itu mustahil. Dan seumpama yang demikian itu mustahil. Mana boleh terima? Allah Ta'ala tak buat benda mustahil. Kalau buat benda mustahil, nescaya akan hancur, akan fasadlah dunia ini. Habis. Akan fasad, binasa, rosaklah dunia ini. Habis. Jadi hak duk rosak-rosak ni, hak tu Allah nak. Tapi walaupun kiamat sekalipun, benda yang Allah Ta'ala kekalkan tetap dikekalkan. Syurga, neraka, sirat, mizan, ajibuz zanat, roh, anak, bidadari dan seumpamanya itu kekal. Menunjukkan Allah Ta'ala itu sempurna. Hak Allah Ta'ala nak bagi binasa, binasa. Hak Allah Ta'ala nak bagi kekal, kekal makhluk dia. Itu menunjukkan Allah Ta'ala itu hebat. Dengan ini diketahui, orang akan jatuh perkataan bahawasanya Allah Ta'ala kuasa bahawa mengambilkan, yakni buat akak anak. Ni cakap orang jahil, ahli bid'ah, boleh rosak iman. Dia kata Allah Ta'ala kalau nak buat anak boleh, tapi dia tak mau buat. Tak boleh sebut macam tu, salah. Kerana anak itu mustahil, kekurangan bagi Allah. Tiba-tiba dia kata kalau Allah Ta'ala nak buat anak boleh. Salah cakap lagu tu. Kerana benda mustahil Allah tak buat. Kerana jikalau tiada kuasa, nescaya adalah ia lemah. Ni orang jahil. Dia kata kalau tak boleh buat, lemah. Dah. Kita punya pahaman anak tu mustahil bagi Allah Ta'ala. Maka tiap-tiap benda mustahil Allah Ta'ala tidak akan buat. Bukan berarti Allah lemah. Allah Ta'ala tetap ada kudrah yang sempurna. Jadi tak buat anak bukan berarti buat anak maka jadi lemah. Itu jahil. Itu ahli bid'ah. Na'udzubillah. Maka seolah-olah ini orang yang bid'ah, diambilkan ini i'tiqad daripada cetera Sayyidina Idris alaihi salam serta Iblis alaihi la'nah, iaitu bahawasanya Sayyidina Idris, Nabi Idris menjahit akan pakaian. Padahal ia Nabi Idris berkata ketika keluar, yakni apabila dia jahit, dia tikam jarum tu, subhanallah, naik alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Kita orang perempuan hak jahit baju pun tiru lagu tu. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Ataupun lah ni tak jahit lagu tu, ya tekan mesin prong, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Kalau sejam boleh pahala. Idris oleh Iblis laknatullah pada rupa seorang manusia membawa kulit telur. Katanya setengah ulama kulit fustuk. Fustuk Tok Rui Saleh dobit iaitulah buah hara. Saya pun tak tahu buah hara ke mana. Tok kata fustuk ni buah hara. Lepas tu dia kata buah hara ni yang meletup. Saya pun tak tahu buah hara ke mana. Orang-orang lama dia tahu. Berkata ia Iblis bagi Sayyidina Idris, adakah Allah Ta'ala kuasa menjadikan dunia ini dalam ini kulit? Jahat Iblis ni. Nabi Idris duk jahit baju pakaian.
Orang yang mula-mula mendapat pakaian di akhirat Nabi Idris. Sebab dia mula-mula buat pakaian dengan kain. Nabi Adam dia buat pakaian daripada kulit-kulit dan tumbuh-tumbuhan. Tapi Nabi Idris ni mula mai iblis depan dia, bawa telur ataupun katanya buah hak meletup. Dia kata, "Hei Idris, kamu duk sebut subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, maha suci Allah daripada kekurangan. Boleh ke tak kalau Allah Ta'ala nak awak masuk bumi dalam telur hak awak ni? Boleh tak?" Jadi Nabi Idris ni kenal iblis. Itu kita Imam Ghazali dia suruh kita ni kenal iblis tu. Dia ni asal apa sifat dia supaya kita ni kenal musuh kita. Itu dalam kitab Minhajul Abidin dinyatakan akan biodata iblis. Asal lagu mana sifat dia. Dulu ni dia tu alim, dia abid, kuat ibadah. Kemudian apa lagi pangkat-pangkat dia yang hebat? Lah sekali kufur. Apa yang ambil tahu supaya kita kenal akan musuh kita. Baik, adakah Allah Ta'ala kuasa? Iblis tanya menjadikan dunia ini dalam kulit, iaitu dalam telur ni. Boleh tak Allah Ta'ala awak masuk dunia dalam telur ni? Maka jawab Sayyidina Idris, Nabi Idris pun jawab, bermula Allah Ta'ala kuasa, Allah Ta'ala boleh. Bahawasanya menjadikan dunia ini dalam lubang jarum, bukan telur, bukan nak buh dunia dalam telur ni saja boleh. Kalau Allah Ta'ala nak buh dalam lubang jarum aku ni pun boleh. Weh, kuat akidah dia. Bukan kata dalam telur yang hang bawa mai tu, dalam lubang jarum aku ni pun kalau Allah Ta'ala nak buat masuk dunia ni pun boleh. Teguhnya akidah Sayyidina Idris. Dan dicucukkan oleh Sayyidina Idris mata iblis sebelah jadi buta. Dia ambil jarum, dia tojoh mata iblis, buta sebelah. Bahasa klasik. Maka telah dipilih oleh Sayyidina Idris akan tikam sebelah matanya iblis, kerana bahawasanya ia iblis telah berkehendak akan menghilangkan cahaya iman. Maka Sayyidina Idris dihilangkan cahaya matanya iblis itu. Hang nak bagi aku ni terpadam cahaya iman aku bagi mata hang buta dulu. Sebelum hang nak mematikan hatiku, aku bagi mata hang tu buta dulu. Ni kaedahnya al-jaza minal jinsil amal. Balasan setimpal dengan amal itu. Hang nak bagi aku mati mata hatiku, aku bagi buta mata hang dulu. Al-jaza min jinsil amal. Al-jaza balasan, min daripada jinsi jenis al-amal. Hari ni bila nak berhenti? Saya nak berhenti zalah dah sikit lagi. Maka dihilangkan cahaya matanya iblis itu, kerana bahawasanya balasan itu daripada jenis amal. Maka bermula jalan mengambil itu cerita bahawasanya ia sangkakan bahawasanya kehendak Sayyidina Idris bahawasanya Allah Ta'ala kuasa bahawa menjadikan dunia ini dengan begini tangganya, iaitu kelakuan dan besarnya dunia ini di dalam kulit yang kecil dengan tangga yang kelakuan yang ada atasnya. Padahal yang demikian itu mustahil, kerana mustahil berhimpun segala jisim yang kasar pada tempat yang satu. Maka ini bukan kehendak Sayyidina Idris, hanyalah kehendak Sayyidina Idris bahawasanya Allah Ta'ala mengkecilkan dunia, bukan dikut. Maka ini tiada mustahil. Lagu ni pasal apa teguh sangat Sayyidina Idris ni? Dia kata kalau Allah Ta'ala nak buat masuk dunia dalam lubang jarum aku ni pun boleh. Macam mana? Yakni Allah Ta'ala memperkecilkan dunia dan memperbesarkan lubang jarum, boleh. Pasal apa tak boleh pula? Allah Ta'ala kuasa. Bukan kata dalam telur tu saja, dalam nak buat masuk dalam lubang jarum pun boleh. Mana? Memperbesarkan telur dan memperkecilkan dunia, boleh masuk. Sebab Allah Ta'ala kuasa.
Allah Ta'ala boleh buat belaka. Jadi orang yang tak faham tadi, dia kata, boleh kalau Allah Ta'ala nak masuk dunia alam telok? Tu faham singkat. Saidina Idris dia faham, kalaulah Allah Ta'ala memperluas faham macam orang jahil ni. Bukan faham macam orang jahil ni. Dia kata kalau Allah Ta'ala tak boleh buat anak, jadi lemah dah. Bukan lagu tu. Anak tu mustahil. Mustahil Allah Ta'ala menjadikan yang kekurangan bagi dia. Maka khudrah dan iradah tidak bertakluk kepada benda wajib dan tidak bertakluk kepada benda mustahil. Bukan bererti ia lemah. Bukan macam tu. Jadi janganlah faham ikut akal fikiran. Ambil cerita Saidina Idris, padahal orang hurai kot lain, dia faham kot lain. Itu salah. Itu perlu kepada guru, perlu kepada kefahaman, perlu kepada ilmu, dan jangan ukur dengan akal fikiran kita. Jadi salah. Dia kata kalaulah bumi hak besar ni tak boleh masuk dalam teluk kecil ni, lemahlah Tuhan. Dia faham lagu dan perkecilkan dunia ini, nescaya boleh. Maka teguh iman Saidina Idris. Itulah yang kita faham kudrah kekuasaan Allah Ta'ala itu. Bukan faham seperti orang jahil tadi. Dia kata kalau tak boleh buat anak, jadi lemahlah Tuhan. Tak, bukan lagu tu. Tu faham orang jahil. Tu faham ahli bid'ah. Hak reka-reka guna akal dia. Na'udzubillah. Kemudian wal ilmu, artinya pengetahuan dan hakikat ilmu, wallahu a'lam. Jadi kesimpulan kita bincang hari ini iaitulah tugas kudrah dan iradah kepada tiap-tiap makhluk, kepada tiap-tiap makhluk, dan kudrah dan iradah ini tidak buat apa-apa. Kudrah memberi bekas, iradah taksis menentu, ilmu sama dan basar nyata untuk menarik maklumat, menarik pendengaran dan penglihatan. Kalam takluk dilalah memberi faham, memberi faham. Wallahu alam. Kita berhenti situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad